Boleh kita mula ke? Dengar tak? Dengar suara Ana? Boleh dengar? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala wa sallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. نسألك اللهم رب خير هذا الليل فتحه ونصره ويسره وسروره وبركته ورزقه ونوره وتحوره ومعافاته وهدى. اللهم إن الضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا خذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام انتهى رضائنا. اللهم إن الضعفاء فقونا وأذلاء فعزنا الفقراء فارزقنا. اللهم أنت تكشف المغرم والمأسم وترفع المحن والفتن والنقام. أمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركات شيء. اللهم وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم وارحم سيدنا محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء. أما بعد، وبالتوفيق الله وعونه ومنه وفضله وإمداده. Alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipertemukan kita pada malam ini dan kita sambung perbahasan daurah kita berkaitan dengan kitab Tuhfatus Saniyah, syarah bagi Matnul Ajurrumiyah. Dan kita masih lagi dalam muqaddimah thaniyah, muqaddimah yang kedua dalam ilmu nahwu, iaitulah babul i'rab wal bina. Dan kita masuk sebelum ini berkaitan dengan alamat i'rab, yakni alamat li kulli naw'in min al-i'rab. Alamat bagi tiap-tiap nau' bagi i'rab, iaitulah alamat bagi rafa', alamat bagi nasab, jar dan juga jazam. Dan sebelum ini, kelas sebelum ini kita cakap pasal alamat bagi rafa'. Jadi alamat bagi rafa' ni ada berapa? Ada 4, dan setiap daripada alamat tersebut dia duduk pada bawah maudhi', dia ada 10. Dan kita pun dalam bab ini kita menerangkan maudhi'-maudhi' tersebut. Sebab itulah pada rafa' ni dia agak panjang sikit sebab kita nak kena kenal satu-satu maudhi' tersebut. Adapun lepas ni dia jadi cepatlah sikit kan, sebab kita dah kenal maudhi'-maudhi' tu. Jadi kita terus kenal kepada alamat yang lain sahaja bagi nau' yang lain. Itulah pada malam ni insya-Allah kita sambung kepada nau' yang kedua, iaitulah walin pada nasab. Insya-Allah. Dan beberapa maudhi' yang masih lagi kita tak sebutlah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala walin nasbi 5 alamatin al-fathatu wal alif wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Jadi bagi nasab ini kata musannif ada 5 alamat. Ada 5 tanda. Dia macam rafa' dia ada 4 tanda, 1 tanda asliyah dan 3 tanda far'iyah. 1 alamat asliyah, 3 lagi alamat far'iyah, naibah. Adapun nasab ada 1 alamat asliyah dan ada 4 alamat far'iyah, naibah. Apa dia alamat asliyah? Al-fathatu. Tobik situ alamatun asliyah. Warabi'atu minha furu'. Ada 4 adalah alamat far'iyah ataupun naibah. Apa dia? Alif wal kasratu wal ya' wa hadfun nun. Ada 4. Kata syarih, aqulu yumkinuka an tahkuma 'ala al-kalimat bi annaha mansubatun. Kita boleh kenal bahawa satu kalimah itu dia terima hukum nasab, dia jadi mansub. Idza wajadta fi akhiriha alamatan min 5 alamatin. Kan apabila kita dapati bahawa akhir kalimah tersebut ada salah satu daripada 5 alamat ni. Apa dia? Wahidatun minha asliyah, salah satu daripada 5 tersebut asliyah, wa hiya al-fathatu, iaitulah fathah.
Jadi asal bagi nasab alamat dia dengan fathah. Al-aslu fil mansub an yakuna maftuha. Asal bagi kalimah nasab dia mesti dengan fathah. Itu asal. Wa ma khilaful asli fara'. Dan juga yang keluar daripada asal apabila dia dinasabkan dengan selain daripada fathah, iaitu apa dia? Wa arba'un furu'un anha. Dan 4 merupakan furu' daripada fathah tersebut. Apa dia? Alif wal kasratu wal ya' wa hadfun nun. Ada 4. Khair, kita tengok dulu fathah. Fathah ini dia jadi alamat bagi satu kalimah yang mansub tersebut pada maudhi' mana? Pada tempat mana? Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadhi'. Fi thalathati mawadhi'. Adapun fathah dia jadi alamat bagi nasab ini pada 3 tempat. Fi thalathati mawadhi'a. Baca dengan mawadhi'a. Kerana mawadhi'a itu dia ismul ladzi la yansarif. Dia mamnu' min as-saraf. Dia mamnu' min as-saraf. Wal mani' min as-saraf sirah muntahal jumu' atau wazan mafa'il. Nanti kita masuk mamnu' min as-saraf. Sebab tu baca dengan mawadhi'a. Dia majrur bil fathah niyabatan 'anil kasrah. Dia ada pada 3 tempat. Jadi fathah ini dia jadi alamat bagi nasab pada 3 tempat. Pada mana? Fil ismil mufrad 1. Wa jam'it taksir 2. Wal fi'l al mudhari' idza dakhala 'alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un 3. Dia jadi pada isim mufrad, yang kedua adalah jama' taksir, dan juga yang ketiga pada fa'il mudhari'. Fa'il mudhari', iaitulah fa'il mudhari' yang mana? Idza dakhala alaihi nasib. Apabila sebelum daripada fa'il mudhari' itu masuk amil-amil nasab. Dia orang panggil nawasib. Apa dia tu nawasib? Nanti kita masuk dekat babul af'al, nanti cerita pasal nawasib. Ada 10 nawasib. Kalau sebelum daripada fa'il mudhari' ni ada nawasib ini, kena tengoklah sebelum fa'il mudhari' itu ada ke tak. Kalau ada maka dimansubkan dengan fathah. Syarat pertama sebelum dia ada nasib. Yang kedua adalah walam yattasil bi akhirih. Waw kat situ wawul hal. Hal kaunihi lam yattasil bi akhirih syai'. Wawul hal. Dan dia tidak, keadaan fi'il mudhari' itu tidak berhubung akhirnya dengan sesuatu pun. Sesuatu pun kat sini pun kita dah syarah pada bahagian rafa' baru ni, iaitu syai' dekat situ 5 benda, iaitu alif utsnai, wawul jama'ah, ya'ul muannasatul mukhatabah, nun niswah dengan nun taukid. Jadi fi'il mudhari' yang sebelum dia ada amil nasab dan akhirnya tak berhubung dengan sesuatu yang 5 ni, maka kalau dia masuk, dia mansub dengan fathah. Jadi 3 lah. Kata syarih, aqulu takunu al-fathatu alamatan ala anna al-kalimah mansubatun ala 3 mawadhi'. Jadi fathah ni jadi alamat bagi kalimah yang mansub pada 3 tempat. Pertama adalah isim mufrad, yang kedua adalah pada jama' taksir, dan yang ketiga adalah pada wal mawdi'u tsalis al-fi'lul mudhari' alladhi sabaqahu nasibun. Yang ketiga adalah fa'il yang sebelum dia ada nasib ataupun ada amil nasab, ada nawasib, walam yattasil bi akhirih, dan dia fi'il mudhari' itu tidak berhubung akhir dia bi alif utsnain wala wawu jama'ah wa ya'ul mukhatabah wala nun taukid wala nun niswah. Tidak, 5 benda inilah. Kemudian dia masuk lagi satu persatu isim mufrad. Pada isim mufrad ni, kalau isim mufrad yang mansub lah. Wa amma ismul mufrad faqad sabaqa ta'rifuh. Adapun isim mufrad ni, apa dia isim mufrad? Kita dah terang dah sebelum ni. Sabaqa ta'rifuh. Tengok balik pada bahagian rafa'. Jadi isim mufrad yang sama tersebut apabila dia jadi mansub, fathah lah dia punya alamat. Wal fathatu takunu zahiratan ala akhirih nahu laqitu aliyan. Tengok aliyan. Aliyan di isim mufrad. Dalam keadaan mansub, dia mansub dengan fathah. Sebab Ali dia jadi maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah zahirah. Wa nahwu qabaltu hindan. Macam hindan. Kat sini dia bagi 2 misal sebab apa? Sebab isim sama tak kira, sama ada di muzakkar ataupun muannas, isim mufrad sama ada di muzakkar atau muannas. Kalau dalam keadaan mansub, dia mansub dengan fathah. Dan sama ada alamat tersebut zahirah ataupun muqaddarah. Yang ni dia bagi zahirah. Boleh jadi muqaddarah. Wa qad takunu al-fathatu muqaddarah. Nahu laqitu al-fata. Laqitu al-fata. Tengok al-fata. Dia jadi maf'ulun bihi.
wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Sebab ta'azzara al-alif. Sebab alif pada akhir fathah itu dia tak boleh terima fathah. Maka fathah yang ada muqaddarah sahaja. Boleh? Naam. Adapun kalau ni pada isim maqsur lah. Kalau dia isim manqus, iaitulah akhir dengan ya ataupun akhir dengan waw, maka kalau nasab dia atas fathah yang zahirah. Fathah yang zahirah. Kerana fathah ini dia boleh terima kerana ya dengan waw walaupun duduk pada akhir kalimah, tapi dia boleh terima fathah. Adapun kasrah dengan dhammah tak boleh terima berat sebab dia thaqil. Maka kalau kita sebut contohnya perkataan al-qadi, kita sebut laqitul qadiyah. Laqitu al-qadiyah. Maka al-qadiyah kan, al-qadiyah dia jadi maf'ul bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Al-muqaddarah. Al-fathah al-zahirah. Fathah al-zahirah. Nah. Boleh. Kemudian part yang kedua adalah jam'ut taksir. Sama sahaja macam dengan isim mufrad. Wa amma jam'ut taksir. Wa amma jam'ut taksir faqad sabaqa ta'rifuhu aidan. Jamak taksir pun kita dah terang dah. Apa itu jamak taksir dan sebagainya. Itu tengok balik sebelum ni. Dia pun sama macam dengan isim mufrad. Kalau dalam keadaan mansub, dia mansub dengan fathah. Cuma fathah itu terkadang boleh zahirah, terkadang boleh muqaddarah. Zahirah seperti sahabtur rijal. Tengok sahabtu ar-rijal. Ar-rijala mansub wa alamatu nasbihi al-fathah zahirah. Maf'ulun bihi. Begitu juga itu muzakkar kana atau muannasan. Tak kira sama ada jamak taksir itu muzakkar ataupun muannas. Contoh ra'aitu al-hunuda. Boleh? Dan sama ada alamat tersebut, fathah tersebut pada jamak taksir tersebut kan zahirah ataupun muqaddarah. Tadi misal bagi zahirah. Kalau muqaddarah, contoh ayat Allah sebut dalam Quran apa tu? Kat bawah, wa taran nasa sukara. Wa taran nasa sukara. Tengok sukara. Jadi sukara dekat situ dia jamak taksir. Dia jamak taksir. Begitu juga Allah sebut wa ankihul ayama. Wa ankihu al-ayama. Ayama ni jamak bagi ayyim. Yani ayyim man la zawja lah. Ni orang bujang lah. Ayyim. Jadi dia sukara dengan ayama ini dia maf'ul bihi. Dia maf'ul bihi wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Mana'a min zuhuriha ta'adzur. Boleh? Jadi jamak taksir dengan isim mufrad kalau dalam keadaan mansub tak kira sama ada mudzakkar atau muannas, dia mansub dengan fathah. Dan fathah itu tak kira sama ada zahirah ataupun muqaddarah. Dan juga fi'il mudhari', tempat yang ketiga fi'il mudhari'. Adapun fi'il mudhari', contoh Allah sebut dalam Quran, lam nabraha alaihi akifin. Lan nabraha. Tengok. Perkataan nabraha, kita baca dengan nabraha, kita tak baca dengan nabrahu. Dia fi'il mudhari'. Kita baca dengan nabraha, tak baca dengan nabrahu. Sebab apa? Sebab nabraha fi'il mudhari' sebelum dia ada nasib, iaitu lan. Lan itu dia daripada amil nasab. Daripada minan nawasib al-asharah. Lan. Sebab itu baca dengan nabraha. Lagi pula nabraha dia tak berhubung akhirnya dengan sesuatu pun ataupun tak ada 5 benda di akhir fi'il mudhari' tersebut, maka dibaca dengan fathah. Maka alamat dia fathah, nabraha. Boleh? Yang tu sahaja dia nak beritahu. Jadi fi'il mudhari' yang tak berhubung akhirnya dengan sesuatu pun dan sebelum dia ada amil nasab, maka dia jadi alamat dia fathah. Fathah tersebut sama ada zahirah seperti lan nabraha tersebut ataupun muqaddarah. Muqaddarah iaitulah sekiranya akhir fi'il itu alif. Seperti kat bawah tu disebut yasurruni an tas'a ila al-majdi. Yasurruni an tas'a. Tengok tas'a. Tas'a fi'il mudhari' akhiruhu al-alif. Maka fathah tak boleh duduk atas alif, maka dia mansub dengan fathah zahirah mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Adapun kalau sekiranya
sekiranya akhir dengan waw ataupun ya, tadi dengan alif. Adapun kalau dengan waw ataupun ya, maka dia zahirah. Contohnya kita sebut an yad'uwa. Ini tak ada dalam contoh, ana bagilah antum tubik. Contohnya an yad'uwa akhir dengan waw ataupun an yarmiya. Yarmi akan masukkan an sebelum dia jadi an yarmiya, sebab an ni min adawatin nasab, daripada amil nasab. An yarmiya, an yad'uwa. Maka ketika itu maf'ul bihi, maka ketika itu fi'il mudhari', dia fi'il mudhari' mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah, kerana waw dengan ya walaupun duduk belakang tapi dia boleh terima fathah, kerana fathah orang panggil harakat yang khafifah, yang boleh terima lagi. Orang Arab boleh lagi sebut. Jadi kemudian selepas tu syarah akan sebut orang panggil apa? Kalau fi'il mudhari' ni berhubung dengan wawul jamaah ataupun alif uthnain ataupun ya'ul mukhatabah ataupun nun taukid ataupun nun niswah, dalam keadaan nasab macam mana, yang tu akan diterangkan pada bahagian yang berikutnya. Ana tak mau sebut kat sini sebab akan disebutkan kat depan nanti. Khair. Selesai alamat pertama bagi nasab. Jadi alamat pertama bagi nasab ni apa dia? Fathah. Duduk pada mana tempat? Duduk pada isim mufrad jamak taksir dan juga pada fi'il mudhari' mansub wa lam yalhaquhu syai'. Fi'il mudhari' yang mansub yang sebelum dia ada amil nasab dan dia akhir tak berhubung dengan sesuatu apapun. Maka duduk pada 3 tempat. Khair, kita masuk pada alamat far'iyah pula. Alamat far'iyah kata musannif Ibnu Ajurrum, wa ammal alifu fatakunu alamatan lin-nasbi fil asma'il khamsati khassatan, tambah khassatan dekat khamsah tu. Wa ammal alif fatakunu alamatan lin-nasbi fil asma'i khassatan. Adapun alif, iaitulah alamat far'iyah nasab yang pertama, dia jadi alamat bagi nasab pada isim yang 5 sahaja. Pada isim yang 5, isim asma'ul khamsah, kalau dalam keadaan nasab, alamat dia alif. Dan alif jadi alamat nasab, mafhum terbalik dia. Alif dia jadi alamat hanya pada asma'ul khamsah sahaja. Sebab tu ana suruh buat khassatan. Mana contoh nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa mashbaha dhalik. Ra'aitu akhaka, abaka wa akhaka. Ikut mashbaha dhalik tu lagi 3 lah. Iaitulah hamaka dha malin, lagi satu apa? Faka. Aqulu, kata syarih, qad arafta fi sabaq syart i'rab al-asma' al-khamsah bil wawi raf'an wa bil alif nasban wa bil ya'i jarran. Sebelum ini kita syarat dia dan sebagainya. Jadi musannif syarah tak perlu ulanglah benda tu, tengok balik sebelum ni kita dah belajar. Dia maksudnya dia rafa' dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Wal atun wujudul alif di akhirnya. Soalnya dengan adanya alif dan masuk. Mana contoh? Ihtarim abaka. Ihtarim abaka. Tengok abaka. Dia maf'ul bihi mansub wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan 'anil fathah wa huwa mudhaf. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح وزوري حماك ونظف فاك ولا تحترم ذا المال لماله. Subhanallah. Jadi misal-misal dia pun antum boleh tengok juga. Antum boleh, orang panggil apa? Boleh tengok dia punya terjemahan bagi dia punya misal-misal yang musannif. Bukan sahaja bagi misal tu, tapi ada nasihat. Ihtarim abaka, hormati bapa kamu. Wansur akhaka, bantulah saudara kamu. Wazuri hamaka, ziarahlah kan
Pak saudara kamu. Wa nadhif faka, kan, bersihkan selalu kamu punya mulut. La tahtarim dzal mali li malihi, jangan kita hormati orang yang ada harta ni kerana harta dia. Kita jangan ihtiram orang yang duit banyak ni kerana kita melihat kepada harta dia, tapi kita hormat dia kerana dia insan, kerana dia mukmin, kerana dia muslim. Haqqu an yuhtaram, lebih berhak untuk kita hormat atas sebab dia orang Islam, atas sebab dia ada iman, atas kerana dia manusia, kerana manusia ini asyraf, kan, insya-Allah. Jadi semua kalimah-kalimah tersebut, kalau kita tengok dia mansub. Mansub dengan apa? Dengan alif. Boleh? Jadi alamat far'iyah yang pertama adalah asmaul khamsah. Alamat dia adalah alif. Kemudian kita masuk kepada alamat far'iyah yang kedua, iaitulah al-kasrah. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin-nasbi fi jam'il muannas salim aidan khassatan. Fi jam'il muannas salim khassatan. Jadi kasrah jadi alamat bagi nasab juga hanya pada satu tempat, iaitulah pada jamak muannas salim. Jamak muannas salim sahaja. Aqulu qad arafta fima sabaq jam' al-muannas salim. Kita pun dah tahu pada itu jamak muannas salim, dah syarah dah sebelum ni. Dia tak perlu nak ulang. Sekarang wal'an nukhbiruka annahu yumkinuka an tastadilla ala nasbi hadzal jam' biwujudil kasrah fi akhirih. Sekarang ni kita boleh tahu, kita boleh buktikan bahawa nasab jamak ini dengan adanya kasrah pada akhir kalimah jamak muannas salim tersebut. Kalau jamak muannas salim tersebut kasrah, maka kita tahulah kata dia dalam keadaan nasab. Wadzalika mana misalnya innal fatayatil muhadzabatil yudriknal majda. Tengok innal fatayati, isim inna. Kan kita nak i'rab ismu inna mansub wa alamatu nasbihi al-kasrah niyabatan anil fathah li'annahu jam'u muannas salim. Masya-Allah. Muhadzabat pun sama juga. Muhadzabat dia mansub dengan kasrah juga. Dia sifat bagi fatayat. Boleh? Khair. Kemudian kita masuk kepada alamat seterusnya, iaitulah ya. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin-nasbi fi at-tathniyati wal jam'i. Fi at-tathniyati wal jam'i. Macam tu dia sebut kan? Syarah musannif sebut. Fi at-tathniyah ay fil musanna. At-tathniyah wal musanna bermakna wahid. Tasniyah pun boleh, musanna pun boleh. Wal jam'i. Jam'i dekat sini maksudnya jam'il mudzakkar salim. Atau itu jamak dekat sini jam'ul mudzakkar salim. Dia selalu bila sebut musanna dengan jamak dia yang dikehendaki jamak mudzakkar salim lah. Sebab alamat dia sama. Tengok pada rafa'. Rafa' musanna dengan jamak ai musanna kat rafa' tak. Tapi dekat nasab dengan jar. Nasab dengan jar, musanna dengan jamak muzakkar salim ni alamat sama, iaitulah ya. Jadi pada ya ni ada dua lah, iaitulah musanna dengan jamak muzakkar salim. Aqulu qad arafta al-musanna fi ma madha. Musanna pun kita dah kenal sebelum ni, ta'rif dia ataupun musanna tu apa dia. Jadi tak perlu ulang. Wa kadzalika qad arafta jam' al-mudzakkar salim. Begitu juga yang jamak muzakkar salim kita dah sebut sebelum ni. Wal anukhbiru fi akhirih. Sekarang ni kalau dalam dua-dua ni musanna dengan jamak muzakkar salim, dalam keadaan mansub dia mansub dengan ya. Cuma macam mana kita nak beza? Kalau tak ada baris, kalau kita tulis khat kan, kita tulis kitabah, kita tulis, maka kita tak dapat beza kalau kita tak letak baris lah. Cuma beza dengan nutqi, fil nutqi, pada lafaz, pada sebutan. Macam mana kita nak beza adalah pada sebutan. Adapun pada tulisan, kalau kita tak letak baris, dia tak boleh beza. Contoh antum tulis muslimina dengan muslimaini. Tulis tanpa letak baris, maka surah dia sama. Jadi la farqa fi surah.
Tidak ada beza pada surah, gambaran pada kitabah. La farqa fil kitabah. Pada tulisan tak ada beza. Tapi yang ada beza adalah pada fil nutqi. Pada lafaz. Adapun pada lafaz, pada sebutan, bila kita sebut baru kita nampak beza. Muslimaini dengan muslimina. Dan Nahu dia kaji lafaz. Dia tak kaji kitabah, tak kaji tulisan. Nahu kaji lafaz. Sebab itulah dia sebut farq. Wal farqu bainahuma. Dan beza antara keduanya, apa dia? Anna al-ya' fil musanna yakunu ma qablaha maftuhan wa ma ba'daha maksuran. Adapun musanna ni, ma dekat situ huruf. Yakunu ma, yani yakunu al-harfu alladhi qablaha maftuhan. Huruf yang sebelum daripada ya tersebut maftuh. Kita baca muslimain, tengok mim, mim dia fathah. Wa ma ba'daha, yani wal harfu alladhi ba'daha maksuran. Adapun huruf selepas daripada ya tersebut maksur. Kita sebut muslimaini. Nun kat situ kita kasrahkan. Adapun ya pada jamak muzakkar salim, dia punya huruf sebelum daripada ya tersebut kita maksur, dan selepas daripada ya kita maftuh. Kita sebut muslimina. Mim tu kita kasrahkan, nun tersebut kita fathahkan. Itu beza dia. Beza pada fil lafzi. Dobit sikit isu. Ai fil lafzi la fil kitabah. Adapun pada kitabah tak beza. Ini dia bagi misal ya. Itu juga jamak muzakkar salim dia bagi misal. Boleh nak? Khair. Kemudian kita masuk kepada alamat yang terakhir. Wa amma hadfun nun. Hadfun nun. Hadfun nun min idafati sifah lil mawsuf. Min hadfu tu mudaf, an-nun itu mudafun ilaih. Orang panggil min idafatil sifah lil mawsuf. Wa amma hadfun nun, yani wa amma nun mahdhufah. Wa amma nun al-mahdhufah. Kalau kita nak dhabit lah, kita nak takdir agak sikit. Wa amma nun alladhi yuhdhaf, alladhi tuhdhaf. Yani wa amma nun al-mahdhufah, nun yang dihazafkan. Itu alamat bagi nasab yang kelima lah. Jadi alamat nasab yang kelima adalah hazaf nun. Fayakunu alamatan lin-nasbi fil af'alil khamsah. Ay khasatan juga. Maksudnya hazaf nun ni pada nasab, alamat pada nasab juga pada satu tempat, iaitulah pada af'al khamsah. Allati raf'uha bithabatin nun. Yang di mana rafa'nya kita kekalkan nun, pada nasab dan jar kita hazafkan. Itulah alamat bagi af'alul khamsah. Contoh pada nasab, kita sebut yaf'aluna. Yaf'aluna fi'lul mudhari' marfu' alamatu raf'ihi thubutun nun. Okey, yaf'aluna ni kalau dalam keadaan nasab, kita nasab dengan apa? Kita nasab dengan hazaf nun. Tapi depan dia kena ada amin nasab lah. Baru dia jadi maf'ul, baru dia jadi mansub dengan baru dia jadi mansub. Dia fi'il mudhari' ni dia kena ada nasib, dia kena ada awamil nasab, nawasib dekat depan fi'il mudhari', barulah dia jadi hukum nasab. Contoh kita letak an yaf'alu, hazaf nun. Tak boleh sebut an yaf'aluna, kena sebut an yaf'alu sebab ada amil nasab, maka fi'il mudhari' tersebut mansub. Mansub dengan apa? Dengan fathah ke tak? Dengan af'alul khamsah. Dengan hazaf nun kerana dia af'alul khamsah. Dia kalau dengan fathah yang tadi, iaitulah lam yattasil bi akhirihi syai'. Sekarang ni yattasil bi akhirihi syai'. Sekarang ni fi'il mudhari' ni berhubung akhirnya dengan sesuatu. Apa dia sesuatu tersebut? Af'alul khamsah tiga lah, iaitulah dengan alif uthnai, wawul jamaah dengan ya'ul mukhatabah. Nama pun khamsah kan. Iaitulah tawazan yaf'aluna wa taf'aluna wa yaf'alani wa taf'alani wa taf'alina. Sebab dia berhubung dengan tiga benda. Salah satu dia wawul jamaah ataupun ya wawul jamaah alif utsnain dengan ya muannasatul mukhatabah, maka dia punya mansub dengan hadzaf nun. Boleh? Aqulu qad arafta mimma sabaq ma hiya al-af'alul khamsah. Sebelum ni pun kita dah syarah dah apa dia tu af'alul khamsah. Wal an ukhbiruka annahu yumkinuka an ta'rifa nasba kulli wahidin minha idza wajadta an-nun allati takunu alamat ar-raf' mahdhufatan. Sekarang ni kita dah tahu apa itu af'alul khamsah. Sekarang ni kita boleh sebutkan bahawa kita nak kenal
alamat nasab ini pada af'alul khamsah ini sekiranya kita mendapati nun itu dihazafkan. Yang di mana nun ni pada keadaan rafa' dikekalkan, pada keadaan nasab dihazafkan. Boleh. Dhabit sikit kat situ. Itu mahdzufatan ma'a dukhulin nasib. Ay idza dakhala alaihi nasib. Idza dakhala alaihi nasib. Yani nun mahdzufah fi nasbi idza dakhala alaihi nasib. Apabila kat depan dia ada amil nasab. Dia sebab dekat jazam pun nasab juga. Dekat jazam pun hazaf nun juga. Af'alul khamsah pada jazam pun nasab pun jazam. Af'alul khamsah pun sama juga, iaitu hazaf nun, sama macam nasab. Cuma beza dia apa? Ada amil nasab, iaitu nawasib. Pada jazam dia depan fi'il mudhari' ada amil jazam, iaitu al-jawazim. Al-jawazim dalam mata jurumiyah sebut ada 18. Bila lagi kat depan nanti kita belajar. Boleh? Kepada amil, kita selesai alamat nasab. Kita masuk kepada alamat khafad ataupun alamat jar. Di taqsim untuk tengoklah. Taqsim tu masya-Allah memudahkan, no? Summa qala walil khafdi 3 alamatin al-kasratu wal ya' wal fathatu. Sekarang ni pada khafad, ni nak yang ketiga, yakni al-jarru walil khafdi ay walil jarri. Jadi khafad dengan jar bermakna wahid. Ada 3 sahaja alamat. Apa alamat dia? Al-kasratu, iaitu alamatun asliyah. Yakni al-aslu fi alamat fil jarri an takuna bil kasrah. Asal pada jar alamat dia mesti dengan kasrah. Adapun kalau jar dengan selain daripada kasrah, maka ini khilaf asal. Yakni alamat dia far'iyah. Berapa alamat far'iyah? Ada 2 sahaja, iaitu al-ya'u wal fathatu. Ya dengan fathah. Jadi fathah ni kalau dalam jar dia jadi far'iyah. Kalau daripada nasab dia jadi asliyah. Kalau pada jar dia jadi far'iyah. Pada nasab dia jadi asliyah. Begitu juga kasrah pada nasab. Kasrah pada nasab dia jadi far'iyah. Tapi kalau pada kena tengok. Antum kena tengoklah. Kasrah itu dia duduk pada hukum mana? Nasab ke jar? Itu yang fathah. Dia duduk pada mana? Dia duduk pada nasab ke jar? Sebab dia ada belakang. Jadi pada khafad, pada jar ni ada 3 sahaja alamat. Wa aqulu yumkinuka an ta'rifa anna al-kalimata makhfudatun idza wajadta fiha wahidan min 3 asya'. Kita boleh tahu bahawa satu kalimah itu dia jadi majrur, dia jadi makhfud apabila kita mendapati ada salah satu daripada 3 alamat ni. Iaitulah apa dia? Al-kasrah. Wa huwa al-aslu fil khafdi. Iaitulah asal bagi khafad dengan kasrah. Alamat asliyah. Wathani al-ya, yang kedua ya, wathalith al-fathatu, dan yang ketiga adalah fathah. Wa huma far'ani 'anil kasrah, dan dia merupakan alamat far'iyah bagi kasrah. Wa likulli wahidin min hadhihi al-ashya' thalatha mawadhi'u yakunu fiha sanadhkuruha. Sekarang kita tengok satu persatu. Sekarang ni kasrah jadi alamat bagi jar, bagi khafad pada mana? Kata musannif fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi 3 mawadhi'a. Jadi kasrah dia jadi alamat bagi jar juga pada 3 tempat. Dia berduduk pada 3 tempat. Mana dia? Fil ismil mufradil munsharif. Pada isim mufrad yang jenis munsharif. Maksudnya munsharif dekat sini ay munawwan. Dekat sini dia kena tahu bahawa isim mufrad ada munsharif, ada ghair munsharif. Ismul ladzi la yansarif ataupun mamnu' min as-sarf. Jadi mamnu' min as-sarf ini la yakunu illa fil ismil mufrad wa fi jam'i taksir.
Isim mamnu' min as-sarf ini dia mesti daripada isim mufrad ataupun jamak taksir sahaja. Sebab tu antum tengok kat sini fil ismil mufrad munsharif wa jam'i taksir munsharif wa jama'il muannas salim. Kenapa dia tak sebut munsharif? Kan pada jamak muzakkar, pada jamak muannas salim. Pada isim mufrad dia sebut munsharif, pada jamak taksir dia sebut munsharif, pada jamak muannas salim tak sebut munsharif pun. Dia sebab jamak muannas salim memang sentiasa kena munsharif lah. Dia tak ada yang ghair munsharif. Nah? Ada yang ghair munsharif. Okey, kalau khafat, kalau yang jenis munsharif sahaja majrur, iaitulah alamat yang ketiga. Kenapa pada rafa' dan pada nasab tak sebut pun munsharif ghair munsharif? Kerana pada rafa' dan juga nasab sama ada di munsharif ataupun ghair munsharif, maka isim mansub dengan fathah. Sebab tu tak sebut kat sana. Mungkin mana dekat rafa' dekat nasab tak sebut pun. Dia sebab dekat rafa' isim mufrad dan jamak taksir, pada rafa' tak kira sama ada munsharif ataupun ghair munsharif, alamat dia dhammah. Begitu juga isim mufrad dan jamak taksir, apabila duduk dalam keadaan nasab, sama ada munsharif ataupun ghair munsharif, dia mansub dengan fathah. Adapun pada khafat, pada jar, dia beza. Jamak taksir dengan isim mufrad, kalau dia munsharif, dia majrur dengan kasrah. Kalau di kat sini perkataan munsharif, boleh. Kata syarih, aqulu lil kasrati thalathatu mawadi' takunu fi kulli wahidin minha alamatan ala anna al-ism makhfud. Okey, pada jar ini dia ada 3 tempat. Alamat kasrah ada 3 tempat. Apa dia? Pertama, al-ismul mufrad munsharif. Pertama adalah pada isim mufrad yang jenis munsharif, ai munawwan, isim mufrad yang jenis bertanwin di belakang. Wa makna kaunihi munsharifan anna as-sarfa yalhaqu akhirahu. Wa maksud apa tu munsharif adalah apabila as-sarfu duduk pada akhir. As-sarfu, apa dia sarfu? Was-sarfu huwa tanwin, dan juga saraf itu maksudnya tanwin. Yani at-tanwin yalhaqu akhirahu. Tanwin duduk pada belakang kalimah. Contohnya perkataan apa? Kita sebut talibun. Kan. Kita sebut zaidin, marartu bi zaidin. Tengok zaidin isim mufrad majrur, alamatu jarhi al-kasrah adh-dhahirah. Sebab dia isim mufrad munsharif. Sa'aitu ila Muhammadin. Tengok Muhammadin di isim mufrad. Jadi isim mufrad munsharif. Jadi majrur alamatu jarhi al-kasrah adh-dhahirah. Raditu an aliyin, istafadtu min mu'asharati Khalidin. Khalidin jadi mudhafu ilaih, majrur wa alamatu jarhi al-kasra dhahirah. Boleh. Yang kedua iaitulah jamak taksir munsharif. Yang kedua adalah jamak taksir munsharif. Mana misal? Contohnya marartu birijalin kiramin. Birijalin, rijal jamak taksir bagi rajul. Rijalin. Jadi bila dia dalam keadaan jar dan dia munsharif, maka dia majrur dengan kasrah. Birijalin ism majrur alamatu jarrihi al-kasrah dhahirah. Raditu an ashabin syuj'an. Tengok ashabin. Ashabin jam'u sahib. Maka dia jadi majrur alamatu jarri, isim majrur alamatu jarhi al-kasrah dhahirah. Boleh. Kemudian yang ketiga adalah jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim pun sama juga dalam keadaan jar, dia jar dengan alamat asliyah, iaitulah kasrah. Tengok. Fatayatin isim majrur alamatu jarrihi al-kasrah dhahirah. Sebab dia isim majrur, sebab dia jamak muannas salim. Boleh. Kemudian kita masuk kepada alamat yang kedua bagi jar, iaitulah ya. Wa amma al-ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'.
Adapun ya dia jadi alamat bagi khafat pada 3 tempat juga. Tadi pada kasrah 3 tempat, pada ya pun 3 tempat. Jadi pada ya 3 tempat ni apa dia? Fil asma'il khamsah wa fit tathniyah ay musanna wal jama' ay jam'un mudzakkar salim. Jadi pada jar dengan ya ini pada 3 tempat, itulah asma'ul khamsah, musanna dengan jama' mudzakkar salim. Aqulu lil ya'i thalathatu mawadhi' takunu fi kulli wahidin minha dalatan ala khafdil ism. Bagi ya ini ada 3 tempat yang jadi jadi alamat bagi setiap daripada 3 tempat tersebutlah, ala khafdil isim, pada mengkhafatkan isim. Apa 3 tempat itu? Pertama, al asmaul khamsah wa qad araftaha. Kan asmaul khamsah dah kita tahu dah sebelum ni. Wa arafta syuruta i'rabiha mimma sabaq, dan syarat untuk kita sebut dia sebagai asmaul khamsah pun kita dah tahu sebelum ni. Okey, asmaul khamsah dalam keadaan majrur ni contoh dia apa dia? Sallim ala abika sabaha kulli yaumin. Tengok, abika ala abika. Abika kita nak i'rab abi, kita sebut ism majrur alamatu jarrihil ya niyabatan an al-kasrah li'annahu min al-asma'il khamsah wa huwa mudaf wal kaf mudafun ilayh. La tarfa' sautaka ala sauti akhika. Sauti akhika. Jadi akhika jadi mudaf bagi mudaf akhika. Tengok dia majrur dengan ya. Wala takum muhibban lidzil mali illa an yakuna muaddaban. Lidzi malin. Lidzi. Dzi tersebut dia majrur dengan lam, lamul jar. Maka dia majrur dengan ya niyabatan anil kasrah. Boleh? Itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua musanna. Musanna majrur dengan ya juga. Kita sebut contoh unzur ilal amirain. Ilal amirain. Majrur dengan kasrah. Sallim ala sadiqain. Majrur dengan ya, minta maaf. Majrur dengan ya. Kalau musanna. Begitu juga jamak mudzakkar salim. Raditu anil bakrin. Nazartu ilal muslimin khashi'in. Semua tu majrur dengan ya pada musanna dengan jamak mudzakkar salim. Beza dia apa dia? Beza dia bukan pada surah tapi beza dia pada lafaz, fil nutqi, fil lafzi. Itulah kalau musanna, sebelum ya itu fathah, selepas ya itu kasrah. Adapun jamak mudzakkar salim sebelumnya kasrah, belakang dia selepas ya adalah fathah. Boleh. Selesai alamat yang kedua bagi jar. Selesai alamat yang kedua bagi jar. Kita rehat sekejap 5 minit. Akan ambil nafas. InsyaAllah ana akan terang sekali pasal mamnu' minas saraf. Jadi mamnu' minas saraf ni dia agak detail sikit dan dia muhim, dia penting. Dia sangat-sangat penting. Jadi boleh pergi minum ke kan insya-Allah. Lagi 5 minit kita jumpa.
Okey, kita sambung semula. Okey, baik. Summa qala wa amma al-fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Okey, sekarang ni alamat khafat kita sebut ada, alamat jar kita kata ada 3. Pertama kasrah, yang kedua liya, dan yang ketiga adalah fathah. Kasrah dengan ya kita dah selesai. Sekarang ni fathah. Fathah ni jadi alamat bagi jar pada mana? Fil ismi alladhi la yansarif. Pada isim yang la yansarif, ay la yunawwan. Isim yang tidak bertanwin. Jadi isim yang tidak bertanwin ni dua, sama ada imma ismul mufrad wa imma jam'at taksir. Sama ada isim mufrad ataupun jamak taksir sahaja. Dhabit situ ay khassatan juga, khassatan. Khassatan juga. Jadi kalau isim mufrad dengan jamak taksir, kalau dia ghairu munsharif, maksudnya dia tak terima tanwin, dia tak masuk tanwin, maka jar dia tu jar dengan fathah. Kalau terima tanwin, dia jar dengan kasrah. Rafa' dengan nasab tak kira sama ada munsharif atau ghairu munsharif. Kalau rafa' dengan dhammah, kalau nasab dengan fathah. أقول للفتحة موضع واحد تكون فيه علامة على خفض الاسم. Ada satu tempat sahaja yang dijarkan dengan fathah. Itu apa dia? Ismul ladzi la yansarif, ay la yunawwan. Itulah isim yang tak terima, yang tak bertanwin, yang tidak bertanwin. Akhir. Sekarang ni apa dia ismul ladzi la yansarif? Apa dia al-mamnu' min as-sarf? Isim yang tertegah daripada terima tanwin. Kita masuk. Wa ma'na kaunihi la yansarif annahu la yaqbalu as-sarfa wa huwa at-tanwin. Maksud la yansarif ini adalah dia tak terima saraf, dia tak terima tanwin. Dhabit situ ay illa fi darurati syair, melainkan pada keadaan darurat syair. Itulah pada kalam syair ada kalimah-kalimah yang mamnu' min as-sarf ini terima juga tanwin. Disebabkan darurat syair. Wal ismu alladhi la yansarif huwa alladhi ashbaha al-fi'l fi wujud al-'illatain. Sekarang ni kenapa dia tak terima tanwin? Kenapa dia tak terima tanwin? Sebab dia adalah kerana dia menyerupai fa'il. Dia sifir dia dah. Antum hafal sifir ni dia akan bantu banyak bab lah, terutama dalam ilmu saraf. Sesuatu yang menyerupai sesuatu, maka dia akan ikut hukum sesuatu tersebut. Kalau satu kalimah, contoh kalau isim dia menyerupai fa'il, maka dia akan ambil sifat fa'il. Sekarang ni isim, dia ada sebahagian isim dia menyerupai suatu sudut pada sisi fa'il, maka dia terpaksa ambil sifat fa'il tersebut. Antaranya adalah isim mamnu' min as-sarf. Ismul ladzi la yansarif ni dia menyerupai fa'il. Pada sudut mana nanti kita tengok, pada sudut mana. Maka menyebabkan dia kena ambil sifat-sifat fa'il. Antara sifat fa'il adalah tidak bertanwin. Kita jumpa ke fa'il yang bertanwin? Tak jumpa. Maka bila mana isim ada menyerupai fa'il, maka isim tersebut tak boleh terima tanwin. Tab'an lil fa'il, kerana mengikut fa'il. Macam tu. Macam yang anda sebutkan sebelum ni kan, isim ni asalnya kena mu'rab, betul tak? Isim ni asalnya kena mu'rab. Tapi ada tak isim-isim yang mabni? Ada. Kan contoh macam dhamir, contoh macam isim mausul, contoh macam isim isyarah, itu semua isim-isim mabni. Sebab apa dia jadi mabni? Kenapa dia bukan mu'rab? Kenapa dia keluar daripada asal? Kalau kita kaji lagi, kerana dia menyerupai huruf. Kerana isim-isim mabni ni dia menyerupai huruf. Sebab tu dalam Alfiyah sebut wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Sebahagian huruf tu ada huruf yang ada isim yang wal ismu minhu mu'rabun, isim ni ada yang mu'rab, wa mabni, dan ada yang mabni. Sebab apa dia jadi mabni? Li syabahin minal huruf, kerana dia menyerupai huruf. Jadi bila isim-isim ni dia menyerupai huruf, maka dia kena ambil hukum huruf. Apa dia hukum huruf? Mabni. Wa kullu harfi mustahiqun lil bina, Alfiyah sebut. Semua huruf
dia terima hukum bina'nya. Tak ada huruf yang mu'rab, tak ada huruf yang terima i'rab, semuanya mabni. Bila ada isim yang menyerupai huruf, maka sebab itulah isim tersebut kena mabni. Di sini pun macam tu juga. Bila ada isim yang menyerupai fa'il, maka dia kena ambil sifat fa'il. Apa dia sifat fa'il? La yunawwan, la yansarif. Fa'il dia tak terima tanwin, tak boleh bertanwin, maka isim tersebut pun disebut sebagai ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak terima tanwin. Pada sudut mana tak terima tanwin? Fi wujudil illatain far'iyyatain. Pada sudut ada dua illah far'iyah. Ada dua illah furu'. Pada sudut mana dia tak terima? Pada sudut mana dia menyerupai fa'il? Dia kerana fa'il ini kerana fa'il ini dia, kalau kita tengok mamnu' minas saraf, isim mamnu' minas saraf ini dia ada satu illah yang kembali kepada lafaz dan satu illah yang kembali kepada makna. Maksudnya isim tersebut dia jadi mamnu' minas saraf kerana dia ada dua illah. Illah dekat sini yang tadbi, illah yakni la wajhu syabah. Kalau mengaji ilmu balaghah kan, bab tashbih kan, dia bila menyerupai sesuatu ni, menyerupai pada sudut apa? Pada wajah syabah yang mana? Sekarang ni kita kata isim ni menyerupai fa'il. Menyerupai pada sudut mana? Iaitulah disebut sebagai wajah syabah. Isim ni menyerupai fa'il pada sudut mana? Pada wajah syabah yang mana? Iaitulah dekat sini disebut sebagai illah. Illah iaitulah wajah syabah. Mudah faham wajah syabah. Fa'il ni dia sebenarnya dia ada dua orang panggil apa? Dia merupakan dua furu' daripada dua asal. Fa'il dia dua furu' daripada dua yang asal. Pertama kembali kepada lafaz, yang kedua kembali kepada makna. Kalau kita tengok fa'il, dia furu' daripada masdar. Kerana satu kalimah ni dia asalnya mesti kena masdar. Contohnya kita kata daraba kan. Daraba, kalau kita tanya asal daraba apa dia? Ad-darbu. Indal Basriyin lah, di sisi ulama Basrah, mushtaq ini asalnya adalah dengan masdar. Tapi yang kita selalu fikir ataupun yang di sisi ulama lain, asal bagi satu mushtaq itu adalah dengan fi'il madhi, betul tak? Tapi di sisi ulama Basrah, asal mushtaq adalah dengan asal mushtaqat adalah masdar. Maksudnya kalau kita tanya daraba yadribu idrib daribun madrub, kan, semua darbun, asal semua tu mushtaq daripada satu maddah yang sama. Apa dia asal? Dia asalnya adalah masdar. Jadi fa'il dia merupakan furu' daripada asal pada sudut lafaz, iaitulah asal daripada masdar. Itu pada sudut lafaz. Yang kedua, dia merupakan furu' pada sudut makna. Iaitulah apa dia? Apabila dia berhajat kepada fa'il. Likulli fi'lin fa'il. Kan? Setiap fi'il memerlukan kepada fa'il. Jadi wal muhtaju far'un 'anil muhtaju ilaih, dan sesuatu yang memerlukan itu furu' daripada sesuatu yang memerlukan kepadanya. Al muhtaj far'un 'anil muhtaju ilaih. Itu pada sudut makna. Jadi fa'il ini dia ada dua furu' daripada dua asal. Satu kembali kepada lafaz, satu kembali kepada makna. Yang kembali kepada lafaz kerana dia asal daripada masdar. Yang kembali kepada makna adalah kerana dia memerlukan kepada fa'il, dan sesuatu yang memerlukan furu' daripada sesuatu yang memerlukan kepadanya, iaitulah muhtaju ilaih. Okey, kalau kita faham yang tu, maka ada kat sana isim yang juga dia ada dua furu' yang kembali kepada dua asal. Satu kembali kepada lafaz, satu kembali kepada makna, iaitulah al-mamnu' minas saraf, ismul ladzi la yansarif. Sebab itulah setiap daripada ismul ladzi la yansarif ini kita tengok dia ada dua illah, yang satu kembali kepada lafaz, yang satu kembali kepada makna. Ditiru sama macam dengan fa'il. Pada sudut itulah wajah syabahnya. Kembali kepada lafaz satu, kembali kepada makna satu. Kalau dalam kami hafal dulu masa di pondok satu bait syair, wajah syabah ataupun illah tersebut dia ada 9. Orang panggil ilalut tis'a. Illah yang 9. Dalam satu bait syair, ijma' wadhin adilan
Anis bima'rifatin. Ijma' wazin adilan. Apa dia? Ijma' wazin adilan rakib wazid ujmatan. Ijma' wazin adilan rakib wazid ujmatan. Anis bima'rifatin fal wasfu qad kamula. Ijma' وزن عادلا. إجماع يعني صيغة منتهى الجموع. إجماع وزن يعني وزن فعل. عادلا أي عدل. ركب أي عجمة أي العجمة. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. النث يعني تأنيث. تأنيث. معرفة أي بمعرفة أي علما. علما. فالوصف يعني وصفية. 9. Apa bait syair tu? Kat situ boleh sebut sebagai ilalut tis', wajah syabah. Ilah yang 9 maksudnya wajah syabah dia lah. Okay, kita masuk setiap satu daripada wajah syabah tersebut ataupun ilah tersebut. Ana sebut sebelum ni bahawa isim apabila dia menyerupai fa'il maka dia jadi isim mamnu' min as-sarf. Pada sudut apa dia menyerupai? Pada sudut dia jadi dua ilah daripada dua furu' daripada dua asal. Satu kembali kepada lafaz, satu kembali kepada makna. Sebab tu dia sebut wal ismu alladhi la yansarif huwa alladhi ashbaha al-fi'l fi wujud al-'illatayn far'iyatayn. Ihdahuma tarji'u ila al-lafaz. Isim yang mamnu' min as-sarf ini kerana dia menyerupai fa'il. Pada sudut ada dua ilah furu'. Yang satu kembali kepada lafaz, wal ukhra tarji'u ila al-ma'na, yang satu lagi kembali kepada makna. Yang ni dia ada illah lafziyah dan juga ada illah far'iyah. Aw wujida fiha illatun wahidah, ataupun pada dia ada satu je illah tapi taqumu muqam al-illatain. Dia menempati dua illah. Kalau kita kaji lagi dia ada dua illah sebenarnya, tapi pada surah nampak macam ada satu illah. Jadi kat sini ada 3 kisim lah. Pertama dia kembali kepada, kita boleh buat kalau nak buat pertaminda atau taksim, turun sikit, taksim dia buat macam mana? Taksim dia buat macam mana? Illatan dengan illah wahidah. Illatan pula pecah dua. Illah yang pertama almiyah, yang illah yang kedua wasfiyah. Ada beberapa partner dia macam dengan alamiah akan illatan. Dan ke ujmah ke tarkib ke ziyadatul alif wa nun ke kan, udul ke wasfiyah, wazn fa'il dan sebagainya. Wasfiyah pula satu illah, satu lagi pada itu illatan. Adapun illah wahidah dua sahaja, iaitu sirah muntahal jumu' dan juga alif ta'nis. Antum mengaji ni untuk apa? Untuk nanti antum nak i'rab. Contoh antum nak i'rab Fatimah. Nazartu ila al-Fatimah. Nazartu ila Fatimata. Maka Fatimata tu kita sebut apa? Kita sebut isim majrur, majrur alamatu jarrihi al-fathah niyabatan 'anil kasrah. Li'annahu mamnu' min as-sarf. Wal mani' min as-sarfi antum sebut al-alamiyah wat ta'nis. Itu kalau untuk i'rab macam tu, maksudnya subhanallah antum mengaji faham lah tu. Antum sebut Fatimah, dia isim majrur, majrur dengan kasrah, majrur dengan fathah, alamat dia fathah, ganti daripada kasrah. Sebab apa? Sebab li'annahu mamnu' min as-sarf, kerana dia mamnu' min as-sarf. Orang panggil mani' min as-sarf, yang tegah dia daripada bertanwin ni ada dua, iaitulah al-alamiyah wa at-ta'nis. Sebab tu antum kena faham betul ilalut tis'. Antum kena faham betul illah yang 9. No? Okey, baik, kita kembali ke atas.
wal 'ilalu allati tujadu fil ismi wa tadullu 'ala al-far'i wa raji'atun ila al-ma'na ithnatan la laysa ghairu al-'ula al-'alamiyyah wa ath-thaniyah al-wasfiyyah. Okey, yang kita sebut ilah illatain, yang satu kembali kepada lafaz, satu kembali kepada makna. Yang kembali kepada makna tersebut, yang kembali kepada makna ni ada dua yang. Sama ada alamiyah ataupun wasfiyah. Jadi yang illatan, yang jenis dua ilah ni, antum jangan pikir panjang. Satu ilah tu sama ada kalimah itu makna dia pada sudut makna dia sama ada dia alam ataupun dia wasaf. Sama ada dia alam, maksudnya dia makrifah. Yang kedua, mah tersebut sama ada dia wasfiyah, dia sifat. Contoh perkataan Uthman. Tanya. Isim alam ke sifat Uthman? Nama orang, mesti alam. Tak? Pada sudut makna. Contohnya nak sebut Ghadban. Ghadban. Ghadban ni maksud marah. Ghadban ni nama orang ke ataupun wasaf? Wasaf. Jadi satu untuk fikir pada sudut makna, satu lagi pada sudut lafaz. Kalau untuk sebut Uthman, Uthman ni dia pada sudut makna dia alamiyah. Dia dua je, sama ada alamiyah ataupun wasfiyah. Kemudian satu ilah lagi pada sudut lafaz. Uthman pada sudut lafaz apa dia? Iaitulah ziyadatul alif wan nun. Jadi untuk sebut wal mani' min as-sarfil alamiyyah wa ziyadatul alif wan nun. Ghadban pun macam tu juga. Wasfiyah wa ziyadatul alif wan nun. Macam tu. Satu kembali pada lafaz, satu kembali kepada makna. Dan setiap daripada alamiyah dan juga wasfiyah ini tengok pada sudut lafaz. Tadi pada sudut makna. Kalau sudut makna alamiyah dengan wasfiyah. Kalau sudut lafaz pula labud min wujudi wahdatin min hatain laysa mamnu' min as-sarf. Maka daripada isim mamnu' min as-sarf yang jenis illatani mesti ada salah satu daripada dua ni. Sama ada alamiyah ataupun wasfiyah. Khair. Pada sudut lafaz pula, wal 'ilatu allati tujadu fil ismi wa tadullu 'ala al-far'iyyah wa takunu raji'atan ila al-lafzi sittu 'ilalin. Yang kembali pada lafaz pula ada 6 ilah. Ada 6 ilah. Apa dia? Pertama at-ta'nis bi ghairi alif. At-ta'nis bi ghairi alif. Maksud antum buat taksim. Kat sini taksim ni tak ada dalam nota. Ta'nis ni kan, ta'nis ni dia dua, syah dua. Ma'nawiyah dan juga lafziyah. Ta'nis sama ada ma'nawiyah, sama ada lafziyah. Lafziyah pecah dua, sama ada ta ataupun alif. Alif pecah dua, sama ada maksurah ataupun mamdudah. Itu ta'nis. Antum faham taksim ta'nis ni, insya-Allah bantu banyak bab. Ta'nis isim yang muannas ni, ta'nis tersebut, kalimah apabila disifatkan dengan ta'nis, dengan muannas, dia dua, sama ada ma'nawiyah ataupun lafziyah. Lafziyah tu pula pecah dua, sama ada bitta ataupun bil alif. Sebut sebagai ta'nis. Alifut ta'nis. Alif tu pula pecah dua. Kan alif maksurah ataupun alif mamdudah. Kita tengok satu-satu. Ta'nis yang ma'nawiyah kan, maksudnya lafaz tersebut, isim tersebut dia ta'nis dan dia ma'nawiyah. Contohnya perkataan Zainab, Hindun. Perkataan Zainab, Hindun ni dia ada tak pada lafaz tersebut ada tak apa tu ta ta'nis, ada tak alif ta'nis? Tak ada. Tetapi makna dia muannas. Zainab orang buah nama dekat perempuan, betul tak? Hindun orang buah nama kat perempuan. Tak buah kat lelaki. Jadi makna lafaz tersebut adalah muannas. Walaupun dia tidak ada alamat ta'nis, walaupun tak ada surah ta'nis tu tak ada. Dan terkadang ada juga contoh Fatimah. Fatimah ni makna dan juga lafaz. Makna dan juga lafaz muannas. Fatimah, makna dia untuk perempuan. Dan dia juga ada alamat ta'nis iaitu latau ta'nis. Khair. Kemudian ta'nis lafziyah. Ada kalimah yang dia ada ta'nis dengan ta. Dan makna dia pun muannas, ma'nawiyah. Maksudnya lafzan wa ma'nan. Contohnya Fatimah tadi.
Ada yang dia ta'nis sahaja tetapi makna dia muzakkar. Contohnya Talha. Kan Talha nama lelaki ke nama perempuan? Nama lelaki. Tapi surah dia, gambaran dia, kalimah dia adalah muannas, iaitulah dengan ta'nis. Betul tak? Okey. Ada kalimah yang dengan alif. Alif. Alif pula pecah dua, iaitulah alif maqsurah dengan alif mamdudah. Alif maqsurah. Mamdudah. Mamdudah. Contoh seperti apa dia? Sauda. Lagi siapa lagi? Siapa lagi pula? Apa lagi? Maksudnya dia isim muannas lah, tapi mamdudah maksudnya hamzah. Khair. Kalau antum faham taksim ta'nis ni, antum akan faham pada ilal yang kita nak sebut ni. Ilal lafziyah ini yang duduk bersama dengan apa tu, dengan alamiyah, dia ada 6 sahaja. Iaitulah alamiyah dengan ta'nis. Ta'nis bi ghairil alif. Ta'nis bi ghairil alif, dhabit kat situ. Ta'nis bi ghairil alif dengan maksud tak kira alif mamdudah ke maqsurah ke, tak termasuk di sinilah. Maksudnya ta'nis ada berapa? Yang tak. Ta'nis ma'nawiyah dengan ta'nis bita, maka dia kalau lafaz tersebut kalau kita nak i'rab dalam keadaan jar, maka dia majrur dengan fathah. Dan ilah dia adalah ta'nis. Contoh perkataan Zainab. Perkataan Zainab ini, contoh kalau kita kata nazartu ila Zainab, maka Zainab isim majrur alamatu jarrihi al-fathah. Al-fathah al-fathah niyabatun 'anil kasrah, wal mani' min as-sarf at-ta'nis. Wal mani' min as-sarf at-ta'nis wal 'alamiyah. Al-'alamiyah wat ta'nis. Ta'nis dekat situ dengan dimaksudkan adalah maknawiyah, ta'nis yang maknawiyah ataupun yang lafziyah bitta. Lafziyah bitta, iaitulah contoh Fatimah. Sebab nanti pada illah wahidah taqumul illatain kat sana, salah satunya adalah illah apa dia? Alifut ta'nis. Jadi alifut ta'nis di sana, illah taqumu maqamal illatain adalah alifut ta'nis, iaitulah sama ada maqsurah ataupun mamdudah. Jadi sebab tu anda kena terang taksim ta'nis supaya antum tak keliru. Takut-takut keliru, tadi sebut dah ta'nis, ni dekat illah wahidah pun ada ta'nis lagi. Ta'nis ada berapa jenis? Kena faham taksim ta'nis tu. Ta'nis yang dimaksudkan di sini yang bersama dengan alamiyah ini adalah ta'nis ma'nawiyah dan juga lafziyah bitta. Adapun sagi apa tu yang illah taqumu maqamal illatain, yang tu adalah alifut ta'nis sawa'un kana maqsurah atau mamdudah. Okey, baik. Ta'nis bi ghairil alif wal ujmah. Ujmah ni apa dia? Ujmah ni tak? Ana terang satu lagi lah, ma'nawiyah. Ma'nawiyah ni antum dobit sikit. Ma'nawiyah dekat sini alamiyah, minta maaf, ma'nawiyah. Ma'nawiyah ni dua lah, sama ada alamiyah ataupun wasfiyah. Kan alamiyah ay kaunuhu alaman mutlaqan. Kaunuhu alaman, yakni dia ma'rifah. Dia isim nama orang. Alaman, kaunuhu alaman. Itu maksud alamiyah. Wasfiyah ay kaunuhu sifatan. Kaunuhu sifatan. Tapi murad wasfiyah dekat sini dua ya. Sama ada isim tafdhil ataupun sifah musyabbahah. Sama ada isim tafdhil ataupun sifah musyabbahah. Itu masuk wasfiyah di sini. Pada mamnu' min as-saraf. Dia bila sebut wasfiyah dia banyak. Dia ada isim fa'il, isim maf'ul, sifah musyabbahah, isim tafdhil dan sebagainya, sirah mubalaghah dan sebagainya. Tapi yang murad pada mamnu' min as-saraf, pada bab mamnu' min as-saraf ini, pada wasfiyah dua sahaja, iaitulah isim tafdhil dan juga sifah musyabbahah. Sebab tu antum tengok kalau isim mamnu' min as-saraf ini
Dia selalunya pada wasfiyah ini dua ya, sama ada isim tafdhil ataupun sifah musyabbahah. Tu pun sifah musyabbahah pun dua wazan sahaja, iaitulah wazan fa'lan dengan wazan af'al. Wazan fa'lan dan juga wazan af'al. Boleh. Itu wasfiyah. Kemudian kita masuk kepada illah yang kedua yang kembali kepada lafaz. Illah yang kedua yang kembali kepada lafaz. Illah yang pertama apa dia? Yang kembali kepada makna, sama ada alamiah ataupun wasfiyah. Yang kembali kepada lafaz ada 6. Iaitulah pertama ta'nis tadi yang anda sebut dan taqsim ta'nis tadi. Yang murad ta'nis dekat sini adalah ta'nis ma'nawiyah dan juga ta'u ta'nis. Kemudian yang kedua adalah ujmah. Wal ujmah. Ujmah ni maksudnya kaunul lafzi manqulatan min ghairil arabiyyah. Itu maksud ujmah. Keadaan lafaz tu yang dipindahkan daripada selain Arab. Itu maksud ujmah. Maksudnya nama bukan Arab lah. Nama bukan Arab. Contohnya kalau nama Nabi ni, semua nama Nabi ni bukannya nama Arab, melainkan 5 ya. Iaitulah Sayyidina Muhammad, Saleh, Hud, Shu'aib dan juga Lut. 5 nama Nabi ini sahaja nama Arab. Yang lain semua nama ajam, nama bukan nama Arab. Jadi nama-nama Nabi kebanyakannya adalah mamnu' min as-sarf. Wal mani' min as-sarf al-alamiyyah wal ujmah. Dan juga tarkib yang kedua adalah yang ketiga adalah tarkib. Tarkib dekat sini pun berdobit sikit. Yang ni tarkib mazji. Tarkib dia ada banyak. Tarkib ada tarkib wasfi, ada tarkib mazji, ada tarkib isnadi, ada tarkib apa ni, adadi, kan, ada banyak tarkib. Jadi tarkib kat sini yang murad yang menjadi illah pada mamnu' min as-sarf adalah tarkib mazji. Kemudian ziyadatul alif wan nun. Ziyadatul alif wan nun, dan alif wan nun tu dia mesti ziyadah, dia tak boleh asal kalimah, dia mesti ziyadah. Sebab kat sana ada contoh, kat sana ada kalimah-kalimah yang akhirnya kita tengok ada alif wan nun. Tetapi yang tu bukannya ziyadah, yang tu asal kalimah. Mungkin lam fi'il dan sebagainya, lam kalimah ataupun sebagainya. Yang nak kat sini adalah alif wan nun ziyadah. Ada wazan fi'il, seterusnya wazan fi'il. Yang kemudian yang keenam adalah udul. Udul ni apa dia? Tahwilul ismi minas sirah al-asliyah ila sirah al-ukhra. Itu maksud al-udul. Udul ni maksudnya tukar. Dia tukar satu lafaz itu daripada bentuknya yang asal. Tahwilul lafzi minas siratil asliyah, daripada bentuk dia yang asal kepada bentuk yang lain. Contohnya perkataan Umar. Perkataan Umar ni sebenarnya dia mamnu' min as-sarf. Wal mani' min as-sarf al-alamiyyah wal udul. Yang tertegah dia daripada terima tanwin ni adalah pertama dia alamiah, dia nama orang, alam, isi alam. Yang kedua dia udul, pada sudut lafaz dia udul. Maksudnya sebab kalimah Umar ni dia asal sirah dia adalah Amir. Amir. Kemudian Arab tukar menjadi Umar. Kan. Macam tu. Itu serba ringkas berkaitan dengan illah-illah yang 6 tersebut. Okey. Pada sudut dua illah, yang satu kembali kepada lafaz, yang satu kembali kepada makna. Yang kembali kepada makna anda sebut sama ada alamiah ataupun wasfiyah. Okey, yang kembali yang bersama dengan alamiah ni, satu lagi yang bersama dengan alamiah ini, dia mesti salah satu daripada, satu lagi dia mesti 6. Maksudnya alamiah ma'at ta'nis, 1. Yang kedua alamiah ma'al ujmah, 2. Yang ketiga alamiah ma'at tarkib. Yang keempat alamiah ma'a ziyadatil alif wan nun. Yang kelima alamiah ma'a wazni fi'il. Dan yang keenam adalah alamiah ma'al udul. Contoh misal dia bagi kat sini alamiah ma'a ta'nis, iaitulah Fatimah, Zainab, Hamzah. Alamiah dengan ujmah, contohnya Idris, Yaqub, Ibrahim. Contohnya alamiah ma'a tarkib, yakni tarkib mazdi. Contohnya Ma'di, Karib, Ba'la Bakka, Qadi Khan, wa Buzur Jamihr. Wa Buzur Jamihr. Kat Ma'di Karib tu antum dobit sikit, dia punya yang betul ejaan dia Ma'di
karib. Mim ma'di karib. Dia antara ma'di dengan karib itu dipisahkan. Yang tu dia gabungkan antara ya dengan kaf kan. Antara ya dengan kaf itu dia gabung kalau ikut tulisan dekat kitab kan. Tapi sebenarnya yang betul yang Ana mengaji dengan Syekh Ana di Mesir, dia dipisahkan antara ma'di, mim, ain, dal, ya dengan karib. Dipisahkan. Itu dia punya tulisan yang betul. Kemudian alamiyah ma'a ziyadatil alif wal nun. Contohnya Marwan, Uthman, Ghatafan, Affan. Dia tak gilah nak terang itu. Kemudian alamiyah ma'a wazan fi'il. Alamiyah dengan wazan fi'il. Contohnya Ahmad, Yashkur, Yazid, Taghlib, Tadmur. Nama orang. Ada nama orang ni yang diduduk atas wazan fi'il. Contohnya af'al. Af'al atau wazan af'al. Contohnya Ahmad atau wazan af'al. Lepas tu Ahmad ni dia isim mamnu' min as-sarf kerana dia atas wazan fi'il. Dia alamiyah wa waznul fi'il. Kemudian alamiyah ma'al udul. Contohnya Umar, asalnya Amir, Zufar, asalnya Zafir, Qusam. Qusam ni nama Nabi SAW. Antara nama Nabi SAW, Sayyidina Qusam. Itulah Sayyidina Muhammad SAW. Hubal, nama sanam. Zuhal, Jumah, Qudah, itu nama kabilah. Ini semua udul. Jadi dua illah ini, satu kembali kepada lafaz, satu kembali kepada makna. Kalau makna ni yang alamiah, satu lagi yang kembali kepada lafaz, salah satu daripada enam ni. Kemudian wasfiyah pula. Wasfiyah iaitulah illah maknawiyah. Dia satu lagi illah lafziyah dia tiga sahaja. Maksudnya wasfiyah ni satu lagi illah dia salah satu daripada tiga, iaitulah ziyadatul alif wan nun, wazan fa'il dan juga udud. Jadi dia tak ada wasfiyah ma'at ta'nis, tak ada. Dia tak ada wasfiyah ma'al ujmah, tak ada. Dia tak ada wasfiyah ma'at tarkib, tak ada. Dia mesti wasfiyah ma'a ziyadatil alif wan nun, wasfiyah ma'a wazan fa'il dengan wasfiyah ma'al udul. Mana misal dia? Kalau misal wasfiyah dengan ziyadah alif wan nun, contoh Rayyan, Syab'an, Iqdhan, Nadman, Jaw'an. Kalau wasfiyah bersama dengan wazan fa'il, contohnya Akram. Contohnya Afdal. Dan kalau kita tengok wazan fa'il tersebut, kan dia atas wazan af'al sahaja. Dia atas wazan af'al sahaja. Ni kalau wasfiyah. Kalau wasfiyah ma'a waznil fa'il, dia mesti atas wazan af'al sahaja. Adapun kalau alamiyah dengan wazan fa'il, alamiyah ma'a waznil fa'il, dia umum, dia tak kira wazan. Tak semestinya wazan af'al, dia wazan lain-lain juga. Wazan fa'il yang lain lah. Tapi kalau wasfiyah ma'a waznil fa'il atau wazan af'al sahaja. Begitu juga dengan tadi, kalau wasfiyah ma'a ziyadatil alif wan nun. Tadi lupa sebut. Kalau wasfiyah ma'a ziyadatil wan nun, kalau antum tengok wasfiyah ma'a ziyadatil alif wan nun, dia punya fa' kalimah dia mesti maftuhah sahaja. Contoh antum baca Atshan, tengok ain fathah. Ghadban, tengok ghain fathah. Dia mesti fa' kalimah tu, huruf pertama sekali mesti fathah. Rayyan, Syab'an, Yaqdhan, Nadman, Jaw'an. Adapun tadi kan alamiyah ma'a ziyadatil alif wan nun, yang tu tak kira. Dia punya fa' kalimah dia boleh jadi maksurah, boleh jadi dhammah, boleh jadi fathah, boleh jadi kasrah. Boleh jadi fathah, boleh jadi kasrah, boleh jadi dhammah. Contohnya kita panggil Uthman. Tengok dia punya fa' kalimah dia. Ain, Uthman dengan dhammah. Imran, alamiyah ma'a ziyadatil alif wan nun. Dia punya fa' kalimah dia kasrah. Marwan, tengok Marwan pun alamiyah dengan wazan fa'il, dengan ziyadatil alif wan nun, dan dia punya mim fa' kalimah dia fathah. Ini yang panggil nuktah basitah, faedah basitah yang susah nak dapat, no? Kemudian wasfiyah ma'al udul.
Wasfiyah ma'al udul. Tadi ada alamiyah ma'a udul. Ini wasfiyah ma'al udul juga. Iaitulah contoh kalimah, apa dia? Contoh kalimah mathna wa thulatha wa ruba' wa ukhar. Karena mathna ni sirah asal dia apa dia? Ithnain. Ithnain, Arab sebut mathna. Thulatha ni asalnya thalatha. Jadi panjang, ubah. Arab ubah bagi jadi thulatha. Ruba' punya tu ke? Arba'a. Khumas, khamsa. Ukhar ni asal daripada akhar. Kan? Ukhar ni asal daripada akhar. Sirah asal dia adalah akhar. Arab ubah jadi ukhar. Udul. Boleh. Kemudian selesai. Satu lagi iaitulah illah wahidah taqumu maqam al-illatain. Dia ada isim mamnu' min as-sarf yang dia ada satu je illah, tapi dia menempati dua illah. Dia ada satu yang illah, iaitulah apa dia? Sirah muntahal jumu'. Wa amma al-illatan allati taqumu kullu wahidatin minhuma maqam al-illatain fahuma sirah muntahal jumu' wa alif at-ta'nis al-maqsurah aw al-mamdudah. Alif at-ta'nis al-maqsurah aw al-mamdudah. Tengok. Satu illah adalah sirah muntahal jumu'. Kita tengok. Satu lagi alif at-ta'nis maqsurah ataupun mamdudah. Kalau antum tak faham taksim ta'nis tadi, dia jadi pening. Sebab tu anda terangkan dulu taksim ta'nis tadi. Sirah muntahal jumu' dekat, iaitulah di isim jamak taksir. Sirah muntahal jumu' maksudnya dia tu jamak taksir lah. Dia jamak taksir. Yang taksirihi harfan. Maksudnya sebelum dia ada dua huruf. Sebelum alif ada dua huruf. Sebelum alif ada dua huruf. Ataupun tiga huruf, untuk dia ada dua lah, dia ada dua sirah. Iaitulah sirah mafa'il dan sirah mafa'ilu. Sirah kat situ dengan masuk wazan. Wazan. Sekali kalau antum faham wazan ni, takut sirah muntahal jumu' tu antum cari yang wazannya. Dia wazan ni lain dengan kalau antum mengaji arud kan. Antum kalau ada yang pernah mengaji arud, dia bukannya nak wazan huruf kalimah tersebut. Pada sudut wazan ni maksudnya pada ilmu saraf lah. Bukan murad di sini. Murad di sini adalah wazan taqti'. Wazan urudi. Wazan urudi ni mafa'il. Kalau kita sebut mafa'il, yakni dia baris-baris, kemudian dia sukun, kemudian baris-baris. Kalau kita taqti' kan, garis-garis, bulat, garis-garis. Itu wazan urudi. Kemudian dia ada wazan sarfi. Wazan sarfi iaitulah mafa'ilu. Mafa'ilu. Murad dekat sini, dekat bab mamnu' min as-sarf adalah wazan urudi. Dia sebab dekat sana ada isim mamnu' min as-sarf yang tak mula dengan alif, yang tak mula dengan mim. Contohnya apa dia? Contohnya perkataan afadil. Kalau kita kata wazan kat sini adalah wazan sarfi atau wazan mafa'il, salah. Kalau wazan sarfi dia mesti mula dengan mim. Betul tak? Dia mesti mula dengan mim. Jadi kat sini yang murad dekat sini wazan dekat sini adalah wazan urudi. Iaitulah mudah faham sirah muntahal jumu' dekat sini dhabit dia ghairu daqiq. Antum ambil yang daqiq. Iaitulah jamak yang terdiri daripada 5 huruf ataupun 6 huruf. Jam'un mukawwanun min 5 ahrufin atau 6 ahrufin. Jamak yang terdiri daripada 5 huruf ataupun 6 huruf. Awaluna huruf yang pertama dan huruf yang kedua fathah. Awaluha wa thaniha maftuhatan wa thalithu alifun. Huruf yang maksurun
Dan huruf yang keempat kasrah. Dia maksud ada ataupun takdir sahaja. Maka kasrah tersebut takdir sahaja. Boleh. Wa in kana ala sittati ahrufin fayakun al-khamis ya'ul maddi. Wa in kana ala sittati ahrufin fayakun al-khamisu, yani fayakun al-harfu al-khamis ya, huruf ya. Itu dia punya sirah muntahal jumu', dia punya pengertian yang lebih sempurna lah, lebih sempurna. Iaitulah sirah muntahal jumu' ni dua lah, sama ada mafa'il, antum tengok mafa'il. Perkataan mafa'il kan, ataupun masajid. Contoh anda ambil perkataan masajid. Masajid ni isim mamnu' min as-saraf. Sirah dia adalah illah dia adalah satu, iaitulah sirah muntahal jumu'. Iaitulah masajid. Huruf pertama huruf yang kedua dia ada di atas 5 huruf. Masajid huruf pertama, huruf kedua maftuh. Mim dengan sin maftuh. Huruf yang ketiga alif, wasalis alif, warabi' maksur lafzan. Huruf yang keempat maksur, masajid jim kasrah lafzan. Dan juga yang kelima mahal i'rab lah. Ataupun maksur muqaddar. Iaitulah huruf yang kelima dia maksur tapi muqaddar. Contohnya perkataan ambil perkataan mawad. Mawaddun asalnya mawadidun. Dia atas wazan mafa'ilu. Dia mawaddu. Tapi disebabkan ijtima' dua huruf yang kita tengok dalam ilmu saraf lah, ba idgham. Begitu perkataan masabih atau wazan mafa'il, iaitu dia 6 huruf. Huruf yang pertama dan huruf yang kedua, huruf pertama, huruf kedua bari fathah. Huruf yang ketiga alif. Huruf yang keempat maksur. Huruf yang empat maksur. Naam. Huruf yang kelima ya'ul mad. Huruf ya. Mad. Huruf mad ya. Dan yang keenam mahal i'rab. Itu sirah muntahal jumu'. Boleh faham? Itu illah yang pertama, taqumu maqam al-illatain. Illah yang kedua adalah alifut ta'nis. Alifut ta'nis tak kira sama ada maksurah ataupun mamdudah. Mana dia maksurah? Contoh hubla, quswa, dunya, da'wa. Alifut ta'nis mamdudah. Contohnya hamra, da'ja, hasna, bayda, kahla, nafiqa. Ini contoh alif mamdudah. Boleh. Dan dekat bawah sekali dia bagi syarat. Wa yushtaratu. Mana dekat mana? Tu kat bawah. Sebelum 3 bintang tu. Wa yushtarat li khafdil isim alladhi la yansarif bil fathah. Kita dah belajar dah isim mamnu' min as-saraf ni. Isim mamnu' min as-saraf ini kalau dalam keadaan khafad, dalam keadaan jar, dia jar dengan fathah, betul tak? Tapi dia jar dengan fathah, dia ada syarat. Apa syarat dia? Pertama, ayakuna khalian min al. Tak kira mana-mana isim mamnu' min as-saraf, dia kena khalian min al. Maksudnya dia tak boleh ada al. Kalau ada al, maka dia i'rab, maka dia jadi dia punya alamat khafat dia dengan kasrah. Bukannya dengan fathah. Dan juga syarat yang kedua, alla yudafa ila ismin ba'dahu. Dia tak boleh dalam keadaan mudaf. Adapun dalam keadaan mudaf ilaih boleh, tapi dalam keadaan mudaf tak boleh. Maksudnya dia tak boleh dalam keadaan idafah, yakni kaunuhu mudafan. Maksudnya nak i'rabkan isim mamnu' min as-saraf ini, dia ada 2 syarat. Pertama, tak boleh ada al. Kalau ada al, maka dia jar dengan kasrah. Contohnya Allah sebut dalam Quran, wa antum aakifuna fil masajid. Tengok perkataan masajid, dia ada al.
Tengok dia ada al. Maka bila dia ada al, maka dia majrur dengan kasrah. Dia bukan majrur dengan fathah lagi dah. Dia majrur dengan kasrah. Maka kita i'rab al-masajid isim majrur alamatu jarrihi al-kasrah. Ataupun dia mudhaf. Tengok contoh marartu bihasna'i Quraisyin. Bihasna'i. Hasna' dia isim mamnu' min as-saraf. Tapi disebabkan dia mudhaf, kaunuhu mudhafan, maka dia tak jar dengan fathah, tapi dia jar dengan kasrah. Bihasna'i Quraisy. Hasna'i isim majrur alamatu jarrihi al-kasrah wa huwa mudhaf wa Quraisy mudhafun ilaih. Itu syarat dia. Boleh? Kemudian kita sambung semula. Minta maaf hari ni masuk sampai berapa jam ni kita ni. ثم قال علامات الجزم وللجزم علامتان السكون والحذف. Kalau masuk panjang pula tu, tapi sikit je ni maknanya. Siapa sokong nak habiskan alamat jazam ni, gimana terus masuk bab baru. Ada dua muka surat je. Ataupun kita nak tangguh ke minggu depan. Sambung seorang je kata sambung. Terus nah, okey terus. Sikit je lagi. Kita habis selesai bab ni. Walil jazmi alamatan as-sukun wal hadfu. Bagi jazam ini ada dua je alamat. Sekarang ni kita kata i'rab ada 4 kan qisim, ada rafa', nasab, jar dan juga jazam. Okey, kita masuk yang jazam. Selesai dah 3 jazam. Jazam ni pula ada 2 alamat sahaja. Jazam ini ada 2 alamat sahaja, sukun dan juga hadzaf. Dan jazam ini alamat khusus bagi fi'il. Seperti mana jar alamat khusus bagi isim. Maksudnya jar dia tak masuk pada fi'il mudhari'. Begitu juga jazam dia tak masuk pada isim. Dalam alfiyah sebut فالاسم قد خصص بالجر كما قد خصص بالفعل أن ينجزم. فعل جزم. Jadi jazam ni ada 2 alamat, sukun wa huwa asli, far'iyah. أقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين. Sekarang ni kalau kalimah tersebut, yakni fi'il mudhari'. Kalimah dekat sini maksudnya fi'il mudhari'. Dia hukum diterima jazam, dia jadi majzum sekiranya dia ada salah satu daripada 2 alamat. Apa dia? Pertama sukun, wahiyal alamatul asliyah lil jazam. Dia merupakan alamat asliyah bagi jazam. Yang kedua adalah hadzaf. Dia merupakan alamat far'iyah. Jazam dekat hazaf dekat sini 2, pecah 2. Wal hadfu kat situ pecah 2. Hadfu harfil illah dengan hadfun nun. Hadfu harfil illah dengan hadzaf nun. Lebih sikit. Walikulli wahidatin min hataini alamatu mawadhi' sanadhkuruha. Okey, sekarang ni kita masuk setiap daripada satu. Fa amma sukun fayakunu alamatan lil jazmi. Adapun sukun ini dia jadi alamat bagi jazam pada mana? Pada satu sahaja tempat, iaitu fil fi'l mudhari' as-sahih al-akhir khassatan juga. Dia jadi sukun ni jadi alamat bagi jazam pada satu tempat sahaja, iaitu pada fi'il mudhari'. Kan sebutkan fi'il mudhari' ada 2, fi'il mudhari' sahih akhir dengan mu'talul akhir. Sahih akhir dengan mu'talul akhir. Okay, pada jazam ini dijelaskanlah. Sahih akhir alamat dia lain, mu'tal akhir alamat dia lain. Okey, fi'il mudhari' yang sahih al-akhir, antum lebih sikit kat situ, ai idza dakhala alaihi jazimun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Tapi kat sini dia tak sebut, tapi antum tambahlah. Fil fi'l mudhari' as-sahih al-akhir wa dakhala alaihi jazimun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' yang sebelum dia ada amil jazam, yakni minal jawazim, dia ada amil jazam sebelum fi'il mudhari' dan dia tidak berhubung belakang dia apa pun yang 5 tu, maka kalau dalam keadaan jazam dia jazam dengan sukun. Dia jazam dengan sukun dan fi'il tersebut adalah fi'il sahih akhir. Apa dia sahih akhir? Wa معنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة.
Dan disebut sebagai fa'il sahih akhir kerana huruf yang terakhir bukannya daripada huruf-huruf illah yang 3, iaitulah alif wal waw wal ya. Alif wal waw wal ya. Kalau belakang dia ada alif waw wal ya, maka disebut sebagai fa'il mu'tal. Itu belajar dalam ilmu saraf. Yalah, contohnya yal'abu, yanjahu, yusafiru, ya'idu, yas'alu, semua ni fa'il mudhari' yang sahih akhir. Kalau masuk jazim, masuk alamat jazam, masuk amil jazam, maka dia majzum dengan sukun. Contohnya kita baca lam yal'ab aliyun. Tengok yal'ab, sebelum dia ada lam. Lam tu amil jazam. Lam yal'ab, lam yanjah, lam yusafir. Amil jazam ni pun nanti kita masuk bab dia khusus. Selesai. Kemudian masuk kepada alamat yang kedua. Wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'l mudhari' al mu'tal al akhir wa dakhala alayhi jazimun wa lam yattasil bi akhirih syai'. Jadi hazaf ini dia jadi alamat bagi jazam. Hazaf dia jadi alamat bagi jazam pada fa'il mudhari' yang jenis mu'tal akhir yang sebelum dia ada amil jazam dan dia tidak berhubung belakang dia oleh sesuatu pun. Maksudnya dia jadi hazaf juga, tapi hazaf lain-lain lah. Kalau hazaf huruf illah, maka dia fa'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Kalau yattasil bi akhirih syai', maka dia hazaf nun, bukannya hazaf huruf illah. Jadi af'alul khamsah. Jadi kat sini dua, fa'il mu'tal dengan af'alul khamsah. Kan jazam ni khusus untuk fa'il kan. Kalau dia ada tiga lah, sama ada dia fa'il tu sahih akhir, mu'tal akhir dengan af'alul khamsah. Kalau fa'il sahih akhir majzum dengan sukun. Kalau fa'il mudhari' orang panggil mu'talul akhir, dia majzum bihadfi harfil illah. Contoh kita sebut yas'a, masuk lam jadi yas'a. Asalnya ada alif kat belakang. Kalau masuk lam jadi lam yas'a bihadfi harfil illah. Maka lam yas'a disebut lam yas'a fi'lun mudhari' majzumu bi lam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah, ataupun wa alamatu jazmihi hadful alif. Itu lebih adaq. Kalau antum sebut wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah, sekali orang boleh tanya hazah huruf illah mana yang hazah? Huruf illah ada 3, waw, alif dengan ya. Tapi kalau antum sebut wa alamatu jazmihi hadful alif, yang tu lebih adaq, lebih daqiq. Orang panggil i'rabun nas. Contoh yad'u ada waw. Dia fa'il mu'tal bil waw. Yad'u. Masuk lam, buang waw tersebut, dia jadi lam yad'u. Jadi i'rab yad'u. Yad'u fi'lul mudhari' majzumu bilam wa alamatu jazmihi hadful waw. Ataupun hadfu harfil illah. Tapi yang lebih daqiq hadful waw, hazaf waw. Waw huruf illah. Tadi hazaf huruf illah. Ada yang kedua adalah hazaf maudhi' yang kedua al-af'alul khamsah. Yang tadi mu'tal, fi'il maudhi' yang pertama tadi mu'tal, fi'il mudhari' mu'tal. Mu'tal ni 3 lah, sama ada alif, waw ataupun ya. Kalau masuk jazim, hazaf ke ketiga-tiga huruf tersebut. Maudhi' yang kedua adalah dengan apabila dia rafa' dia tu dengan subut nun. Maka kalau jazam, hazaf nun. Bihazfi nun. Iaitulah bila dia masuk lam lah, bila dia masuk ada jazam lah, antaranya lam, iaitulah af'alul khamsah. Af'alul khamsah kalau masuk lam ada ataupun ada wad jazam, maka dengan hazaf nun tersebut. Contohnya asalnya yaf'aluna, masuk lam jadi lam yaf'alu, hazaf nun. Ka yaf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfun nun. Boleh. Itu kiaslah dengan af'al khamsah yang lain. Summa qala al-mu'rabatu qisman, faslun al-mu'rabatu qisman. Ini kita masuk. Bab ini dia khulasah pada bab sebelum ini. Bab yang fasal ini dia merupakan khulasah ataupun dia nak terang bab alamat i'rab tapi dengan jalan yang lain.
Dia bab yang paling panjang dalam tarjumah ni bab alamat i'rab. Sehingga kan musannif datang dua bab, dua cara menunjukkan benda penting. Menunjukkan benda ni, alamat i'rab, bab alamat i'rab ni sangat penting. Sangat banyak benda yang musannif sebut dalam ni. Sehingga kan musannif terpaksa buat ataupun sebut dua kali. Satu walaupun dengan jalanan yang berbeza. Kan. Sebut dah. Dia at-tikraru fil matni ma'ib. Dia tikrar pada matan ini sebenarnya aib. Sebab matan ni dia kena ikhtisar. Benda yang tak boleh berulang. Tapi matan jurumiyah ni ada benda yang berulang. Iaitulah pada bab alamat i'rab. Bab alamat i'rab ni ulang dua kali. Pertama sebut dah bab alamatul i'rab. Kemudian sebut lagi pada faslun al-mu'rabatu qisman. Sebut lagi. Sebenarnya dah disebut pada alamat i'rab. Tapi ini ada nuktah yang Salih nak terang kepada kita bahawa bab alamat i'rab ni muhim. Sehingga aku terpaksa untuk nak cakap sebut kali. Tapi jalan yang berbeza. Yang jalan pertama tawilah, yang ni qasirah. Bab fasal ni diterang alamat i'rab tetapi dengan jalan yang ringkas. Jadi insya-Allah minggu depan kita masuk faslun ini untuk kita buat kesimpulan ataupun kita tengok sekali lalu bab alamat i'rab dengan jalan yang ringkas insya-Allah. Summa akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan noh sebab panjang. Ana sebut laju jadi mungkin topik antum mungkin tak sempat dan sebagainya. Antum boleh tengok balik rakaman insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ana ada satu soalan Ustaz. Ya. Ana nak tanya Syahid berkaitan Ilalut Tasi'ah yang tadi Ustaz bacakan, yang bermula dengan ijma' wazin adilan tu daripada mana Ustaz sumbernya? Sumbernya daripada mana? Dia buka Alfiah kan? Ana pun tak tahu kat sumber dia. Bagilah dia tanya, ana pun tak tahu tak. Anda rasa Alfiah kot? Alfiah Ustaz. Okey, baik Ustaz. Maklum. Syukran Ustaz. Afwan.